Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Pertama ni macam mana? Suara saya jelas ke tidak? Gambar saya jelas ke tidak? Nur Hafizah Abdul Hadi, ahlan wa sahlan. Marhaban biki. Muhammad Hasbullah Hakim. Suara saya jelas ke tidak? Jelas ke tidak suara? Mungkin tak jelas kot. Okey, kalau jelas Ustaz. Adham mustaqim, alhamdulillah. Azam fikri, jelas Ustaz, alhamdulillah. Muhammad Najib, jelas Ustaz, ahlan wa sahlan, marhabikum. Alhamdulillah, jelas jelas belaka dah. Nur Hafizah Abdul Hadi, jelas belaka dah. Allah, Ustaz Syed Hafiz, jelas juga Ustaz Syed Hafiz, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, marhabikum. Aman Al-Aidarus, ahlan bika, ahlan bikum, jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas kita tunggu sekejap lagi. Okey, mana-mana yang dah masuk tu, kalau boleh kita sharekan dulu. Share dulu, supaya ramai orang yang dapat manfaat daripada kuliah kita ni, insya-Allah. Dan supaya kuliah kita ini manfaatnya menjadi semakin luas, insya-Allah. Ahmad Kamil Abdullah, jelas molek Ustaz, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Fazrul Hakim, jelas juga Ustaz, alhamdulillah. Okey. Okey, Ustaz Hafiz Ali Makhdum Al-Mashfuri, ahlan wa sahlan, marhabikum. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Okeylah, kita mulalah majlis kita. Nastaftihu jalsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qasidana fi maqasidihim. Wa ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyat salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Fa inna taysiral 'asir 'alaika yassir. Amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang yang mulia ini sekali lagi kita dapat meneruskan perkongsian maklumat ataupun pembacaan kitab At-Ta'liqat As-Saniyah ala Al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan As-Sanusiyah. Kita dah sampai kepada halaman yang ke-27. Kalau kitab Ta'liqat As-Saniyah ala Al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan As-Sanusiyah halaman ke-27. Kalau versi terjemahan Al-Anwar Al-Bahiyah ala Aqaid Ad-Durriyah halaman yang ke-42 halaman yang ke-40 halaman yang ke-42 halaman yang ke-42. Jadi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih diberi peluang untuk kita meneruskan perbincangan kita. Minggu lepas saya minta maaf banyak-banyak sebab ada masalah sikit, netuk di bawah lidah. Netuk di bawah lidah. Orang Terengganu sebut netuk di bawah lidah, maknanya ada apa orang panggil ulcer di bawah lidah. Jadi sakit, nak cakap pun sakit. Jadi alhamdulillah, sekarang dah sembuh dah, alhamdulillah. Berkat doa daripada antum semua, amin ya rabbal alamin. Jadi dalam perjumpaan yang lepas kita sampai kepada hukum syarak, definisi hukum syarak. Dan sebelum pada tu kita bincang tentang hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum ialah apa kita kata, mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu ataupun menafikan sesuatu daripada sesuatu. Itu kita maksudkan dengan hukum. Hukum mengisbatkan sesuatu bagi sesuatu ataupun menafikan sesuatu daripada sesuatu. Kita kata rumah itu cantik, makna kita mengisbatkan cantik kepada rumah, itu satu hukum. Rumah itu tidak cantik, itu kita menafikan sesuatu daripada rumah, itu juga hukum. Kemudian hukum itu kita boleh ketengahkan ada tiga. Satunya hukum syarak, yang keduanya hukum adat, yang ketiganya hukum akal. Hukum syarak sebab hukum tadi diputuskan oleh syarak, oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW. Mana kita dapati itulah ketentuannya, itulah yang diputusnya. Sembahyang wajib. Siapa yang memutuskan sembahyang tu wajib? Siapa yang menghukum sembahyang tu wajib? Allah Subhanahu wa ta'ala, syarak yang menghukum. Maka sembahyang wajib itu dinamakan dengan hukum syarak. Sembahyang wajib dinamakan dengan hukum syarak. Nasi mengenyangkan. Nasi mengenyangkan. Siapa yang putuskan nasi itu mengenyangkan? Mana seakan-akan kita kata mustahil kalau makan nasi tak kenyang. Siapa yang putuskan begitu? Dalam syarak, dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada sebut pun. Akal fikiran kita tak kata gitu pun. Ini kebiasaan yang putus begitu. Maka dinamakan dengan hukum adat. Satu lagi hukum akal. Makna hakim yang memutuskan hukum tadi adalah akal. Ayah lebih tua daripada anak. Siapa yang kata begitu? Ayah lebih tua. Makna semua orang yang berakal, di mana saja dia berada, bila sebut wajib ayah lebih tua daripada anak, dia akan terima benda tu. Sekiranya kalau ada orang kata, ada di kampung saya seorang ayah yang lebih muda daripada anak dia, maka orang yang ada akal akan kata mungkin akal kamu ni dah ada masalah. Dengan makna dia ada masalah dari segi akal. Jadi penentu ataupun yang meletak hukum itu ada tiga. Satunya syarak, yang keduanya adat, yang ketiganya akal. Jadi kita sampai kepada definisi hukum syarak, iaitu hukum yang diputuskan oleh syarak. Fal hukmu syar'i, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Fal hukmu syar'i, maka hukum syarak. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum syarak? Hukum syarak huwa khitabullah, iaitulah khitab daripada Allah. Khitab ini ialah kata-kata yang ditujukan kepada sesuatu. Itu dinamakan dengan khitab. Dengan makna bila kita sebut khitab, dia lebih khusus daripada kata-kata. Kata-kata ada yang ditujukan kepada sesuatu, ada yang tidak ditujukan kepada sesuatu. Kalau ditujukan kepada sesuatu, maka itu dinamakan dengan khitab. Khitabullah, kata-kata Allah. Kata-kata yang datang daripada Allah ditujukan kepada sesuatu. Sesuatu di sini iaitulah mukallaf. Kata-kata yang ditujukan kepada sesuatu yang boleh memahami kata-kata itu. Al-muta'alliqu bi fi'lil 'abdi, kata-kata ataupun kita kata khitab daripada Allah yang berkait dengan perbuatan hamba. Yang berkait dengan perbuatan hamba. Makna yang kait dengan kata-kata tu datang daripada Allah, dan kata-kata itu ditujukan kepada kita, dan kata-kata itu kait dengan perbuatan kita. Itu yang dinamakan dengan hukum syarak. Itu dinamakan dengan hukum syarak. Yakni kata-kata itu, khitab itu dia berkait dengan perbuatan kita. Macam mana? Tuhan suruh kita semayang. Tuhan semayang itu adalah perbuatan kita. Tuhan suruh kita berpuasa. Puasa itu adalah perbuatan kita. Tuhan suruh kita hormat kepada kedua ibu bapa. Hormat kepada kedua ibu bapa itu adalah perbuatan kita, perbuatan mukallaf. Tuhan larang kita menipu. Menipu tu adalah perbuatan kita. Tuhan larang kita mencaruk. Mencaruk tu perbuatan kita. Tuhan larang kita menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain itu perbuatan kita. Jadi sini kita boleh faham, kalau kata-kata itu datang daripada Allah, dia tidak berkait dengan perbuatan kita. Bahkan dia berkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita bahawa dia tu maha agung, maha hebat, maha tinggi dan sebagainya. Ataupun dia berkait dengan sifat-sifat Allah, ataupun dia berkait dengan apa? Dengan syurga, dengan neraka. Ia tak kait dengan perbuatan kita, maka itu tidak dinamakan dengan hukum syarak sama sekali. Yang berkait dengan perbuatan hamba bitalabi, perbuatan hamba kaitan dia tu kaitan jenis talak. Talak maknanya tu tuntut. Makna bila sebut tuntut, suruh. Suruh itu tuntut buat, ataupun larang itu tuntut juga, tuntut tinggal. Perbuatan kita yang mana Tuhan suruh buat, ataupun Tuhan suruh jangan buat, Tuhan suruh tinggal. Awil ibahah, ataupun kaitan dia jenis ibahah. Ibahah ni Allah bagi pilihan, nak buat, tak nak buat sudah. Awil wada'i lahuma, ataupun kaitan dia jenis Tuhan letak sesuatu hukum bagi kedua-duanya ini, sama ada bagi talab ataupun bagi ibahah. Dengan makna Tuhan jadikan ini syarat kepada yang ini. Tuhan jadikan ini syarat sebab kepada yang ini. Tuhan jadikan ini manik kepada yang ini. Yang ini tu itulah perbuatan mukallaf. Kita kata apa contoh dia? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita semayang. Itu khitab. Al-muta'alliq bi fi'lil 'abdi bit talab tu, Tuhan suruh kita semayang. Kemudian Tuhan letak sesuatu bagi talab tadi. Tuhan suruh kita semayang, Tuhan jadikan wuduk sebagai syarat kepada sembahyang. Tuhan jadikan gelincir matahari sebagai sebab masuknya waktu sembahyang. Tuhan jadikan kedatangan haid sebagai manik penghalang daripada diwajibkan sembahyang. Itu yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Itu yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Katalabis saumi, seperti menuntut puasa. Wa talabi salati rak'atai ad-duha, dan menuntut sembahyang 2 rakaat duha. Makna konklusinya kita kata puasa itu wajib. Ini tuntut puasa itu wajib. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita puasa. Puasa tu kait dengan perbuatan kita.
kait dengan perbuatan kita, maka itu dinamakan dengan hukum syarak. Ulama tengok suruh tu suruh apa benda? Suruh atas jalan putus ke, maka jadi wajib. Ataupun suruh atas jalan tak putus, maka waktu jadi sunat. Dalam konteks puasa, suruh atas jalan putus, maka puasa itu wajib. Wajib puasa itu hukum syarak sebab dia diputuskan oleh syarak. Dia khitab Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Kaitan dengan perbuatan mukallaf dari sudut suruh, dari sudut perintah. Talab ini kita kata suruh ataupun perintah. Perintah buat dan juga perintah tinggal. Perintah buat, ada perintah buat secara putus. Orang ni kalau kita tak buat akan dikenakan hukuman, itu wajib. Kalau kita tak buat berdosa, itu wajib. Perintah buat atas jalan tak putus. Makna kalau kita buat dia beri pahala. Kalau kita tak buat tak dikenakan apa-apa dosa, tak dikenakan apa-apa hukuman, itu orang panggil sunat. Perintah tinggal pula, perintah tinggal atas jalan putus. Maknanya kalau kita buat akan dikenakan hukuman, kalau kita tinggal akan diberi pahala. Itu orang panggil haram. Perintah tinggal atas jalan yang tak putus. Maksud tak putus tu, kalau kita tak tinggal, kita tak dikenakan apa-apa dosa. Tapi kalau kita tinggal, kita akan diberi pahala. Jadi situ ada 4 hukum. Satunya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh. Ada 4. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum syarak yang jenis taklifi. Awil wada'i lahuma, awil ibahah ataupun ibahah. Kaitan dia perintah ataupun khitab Allah tadi dengan perbuatan manusia, orang panggil kaitan jenis ibahah. Ibahah dengan makna Allah bagi pilihan. Nak buat tak nak buat sudah. Nak buat tak nak buat sudah. Itu orang panggil harus. Awil wada'i lahuma ataupun wada' kepada keduanya. Wada' kepada keduanya. Wada' dengan makna Tuhan jadikan sesuatu sebagai syarat ataupun sebagai sebab ataupun sebagai manik kepada sesuatu yang dia tuntut tadi, ataupun sesuatu yang dia tuntut tadi, ataupun sesuatu yang diberi pilihan tadi. Sembahyang sebagai contohnya. Sembahyang tu Tuhan tuntut kita buat. Sembahyang zuhur fardu, kemudian Allah jadikan gelincir matahari ataupun kita kata masuk waktu sebagai sebab jadi wajibnya sembahyang itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tutup aurat sebagai syarat sahnya sembahyang itu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan haid ataupun nifas sebagai manik yang menghalang daripada wajib menunaikan sembahyang. Okey. Katalabis saumi, seperti menuntut puasa. Itu atas jalan fardu. Orang tuntut buat secara putus. Wa talabis salati raka'atai ad-duha, dan menuntut sembahyang 2 rakaat duha. Itu tuntut atas jalan tak putus, sunat. Wa talabi tarkiz zina, dan menuntut meninggalkan zina. Tuntut supaya ditinggalkan zina, itu tuntut tinggal atas jalan putus, haram. Wa talabi tarki qiraatil qur'ani fir ruku', dan menuntut tinggal baca al-Quran fir ruku' ketika rukuk. Itu Tuhan larang kita baca Quran ketika rukuk. Itu tuntut yang tak putus, yang namanya makruh. Jadi jangan buat pandai-pandai lah masa rukuk pergi baca ayat Al-Quran. Atas alasan baca Quran itu zikir yang paling afdal. Jangan buat pandai-pandai dalam agama, sebab dia dilarang. Kalau Tuhan tak larang tak apa. Kalau Tuhan tak larang tak apa. Ini Tuhan larang. Tuhan larang. Dan Nabi tak ajar kita buat begitu. Kita nak tahu Tuhan larang, Tuhan tak larang ni macam mana? Dengan akal fikiran kita. Kalau kita orang alim, fabiha wa ni'mah. Tapi kalau kita orang biasa-biasa, jangan duk reka-reka. Maka kita kena refer kepada pandangan ulama. Kena refer kepada pandangan ulama. Makna hak yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, itulah yang kalau kita buat jadi bid'ah. Sama ada larang secara putus, itu haram, ataupun larang secara tak putus, itu makruh.
kita buat benda tu, Nabi tak pernah buat benda tu, itu yang jadi bid'ah. Jadi orang kata okey. Wa takhyir bainal bai' wa adamihi, dan Allah bagi pilihan di antara bai' jual beli, wa adamihi ataupun kita tak nak jual beli, nak berjual beli ataupun tak nak berjual beli. Maka Tuhan bagi pilihan tu, nak jual lah, kalau tak nak jual pun tak payah jual. Benda tu benda yang tidak dituntut buat ataupun tidak dituntut tinggal. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan. Itu dia hukum syarak. Dengan makna bila sebut hukum syarak, dia merujuk kepada 5 perkara. Ini hukum syarak jenis taklifi. Sebab dia kait dengan perbuatan mukallaf. Bila kait dengan perbuatan mukallaf, makna kita kata hukum syarak. Hukum syarak yang kait dengan perbuatan mukallaf, maka kita namakan dia dengan taklifi. Wajib ni bukan wajib apa benda orang wajib pakai kasut warna putih nak pergi sekolah, bukan wajib tu ni. Ni wajib sembahyang, wajib puasa, wajib haji, wajib taat kepada kedua ibu bapa, wajib. Daripada mana datangnya wajib tu? Daripada khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna Allah suruh kita melakukan perbuatan tadi secara putus. Makna kalau kita tak buat, kita akan dikenakan hukuman. Yang keduanya pula sunat sembahyang duha, sunat kata sunat apa bendanya sedekah, sunat berpuasa hari Arafah dan sebagainya. Maka waktu Allah syarak tuntut, tapi tuntut bukan atas jalan wajib, tuntut bukan atas jalan putus. Maka itu orang panggil sunat. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala larang, tuntut juga. Larang ni tuntut juga, tuntut tinggal. Larang jangan berzina, jangan minum arak, jangan, itu orang panggil haram. Satu lagi tuntut atas jalan makruh, tuntut yang tak putus. Jangan isap okok sebagai contohnya, jangan makan bawang nak pergi ke masjid, jangan itu, jangan ini, makruh. Itu tuntutan yang tidak putus. Kemudian Allah bagi pilihan, nak buat tak nak buat sudah. Allah tak suruh dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak larang. Maka itu namanya harus. Itu yang dimaksudkan dengan hukum syarak taklifi. Al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Kalau kita nak detailkan lagi, kita kata al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah al-fiqhiyyah at-taklifiyah. Panjang lagi. Baik. Habis itu wal wad'u lahuma, dan wad'. Wad' ni maknanya letak. Tuhan letak dengan makna Tuhan jadikan. Tuhan jadikan sesuatu bagi sesuatu. Tuhan jadikan gelincir matahari itu sebagai sebab masuknya waktu zuhur. Tuhan jadikan tenggelangnya matahari itu sebagai sebab masuknya waktu garib. Tuhan jadikan keluarnya anak bulan tu sebagai sebab wajibnya berpuasa. Maka itu sebab Tuhan letak sesuatu kepada sesuatu, ataupun Allah letak sesuatu kepada sesuatu. Allah jadikan syarat. Allah jadikan syarat itu syarat. Allah jadikan wuduk itu syarat sahnya sembahyang. Allah jadikan tutup aurat itu syarat sahnya sembahyang. Maka itu syarat tu siapa yang letak? Allah yang letak. Dia kait dengan perbuatan mukallaf. Ya, dia kait dengan perbuatan mukallaf. Maka dia adalah hukum syarak at-taklifiyah. Hukum syar'i at-taklifi. Taib. Litalab awil ibahah, ataupun wada' bagi keduanya. Tuhan meletak bagi keduanya. Tuhan letak bagi yang pertamanya at-talab, bagi tuntut. Wal ibahah, dan bagi ibahah, bagi harus itu. Hak ni ibaratun an nasbis syari'. Ini satu ibarat tentang nasbis syari'. Syari' meletak sababan, sesuatu sebab, au syartan, ataupun syarat, au mani'an, ataupun mani' lima zakarna, bagi apa yang telah kami sebut, iaitulah at-talab dan juga
ibahah. Okey. Itu hukum syarak. Jadi kalau sini kita nak detailkan hukum syarak, ada berapa? Ada 8 lah. Satunya wajib, sunat, harus, makruh, haram, syarat, sabab, mani'. Syarat, sabab dan juga mani'. Dan ada 2 lagi yang disebut oleh para ulama, iaitu sah dan juga batal. Sebab sah dan batal itu juga berkait dengan perbuatan mukallaf. Sah dan batal itu juga berkait dengan perbuatan mukallaf. Okey. Wal hukmul adi, habis hukum syarak. Hukum syarak. Sebab apa dinamakan dengan hukum syarak? Sebab hukum itu diputuskan oleh syarak. Sebab hukum itu diputuskan oleh syarak. Ini yang diterjemahkan dalam Anwarul Bahiyah. Hukum syarak bererti perintah Allah. Perintah Allah tu makna khitabullah. Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan seseorang hamba, sama ada secara tuntutan ataupun secara keharusan. Tuntutan tu talab, keharusan tu ibahah, atau peletakan itu diterjemah daripada al-wada'u. Bagi kedua-duanya, bagi tuntutan dan juga keharusan. Contohnya seperti tuntutan berpuasa. Tuntutan menunaikan solat duha. Berpuasa tu tuntut secara putus. Tuntut buat secara putus. Solat duha tu tuntut buat secara tidak putus. Tuntut meninggalkan perbuatan zina tu tuntut tinggal secara putus. Tuntutan meninggalkan baca Al-Quran ketika rakaat tu tuntut tinggal secara tidak putus. Dan memberi pilihan sama ada berjual beli ataupun tidak. Okey. Perletakan bagi tuntutan dan keharusan diertikan dengan syarak, meletakkan sesuatu itu sebagai sebab, syarat ataupun penghalang bagi perkara tersebut. Okey. Masuk kepada wal hukmul adi, hukum adat. Wajib mati itu hukum syarak juga ke? Wajib mati itu bukan hukum syarak. Wajib mati itu hukum adat. Wajib mati itu hukum adat. Setiap manusia pasti akan mati. Tapi kerana adat itu diberitahu oleh syarak, menunjukkan itulah yang akan dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah realiti yang akan berlaku, maka wajib kita kena i'tiqad. Kalau kita dah i'tiqad tu, maka tu jadi boleh bawa kepada kufur, dengan makna kita lawan kepada keterangan syarak. Kita lawan kepada keterangan syarak. Okey. Mana? Wal hukmul adi, dan juga hukum adat. Ni baru nak sebut sini. Hukmul adi huwa isbatur rabti, iaitu mengisbatkan rabat, mengisbatkan ikatan baina amrain. Mengisbatkan ikatan di antara 2 perkara. Wujudan sama ada dari sudut ada 2 perkara tu, dengan makna bila ada hak perkara yang pertama adalah perkara yang kedua. Tak ada perkara yang pertama, ada perkara yang pertama adalah perkara yang kedua, ataupun ada perkara yang pertama tidak ada perkara yang kedua. Wa adaman, ataupun dari sudut tak ada perkara yang pertama, tak ada perkara yang kedua, ataupun tak ada perkara yang pertama, ada perkara yang kedua. Guna gitu, perkara pertama, perkara kedua. Kenyang dengan makan nasi. Kenyang dengan makan nasi. Ada makan nasi, adalah kenyang. Setiap orang bila dia makan nasi, kenyanglah dia. Dia makan nasi, kenyanglah dia. Berturut-turut benda tu berlaku. Sampai ke peringkat kita dapat meyakini itu peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna kalau kita nak kenyang, kita akan pergi cari nasi. Nasi dan seumpama dia lah, bukan nasi saja, roti masuk belakalah situ. Okey. Makna kita akan nampak ada kaitan, ada ikatan di antara makan nasi dengan kenyang. Makan nasi dengan kenyang. Ini orang panggil ikatan ada dengan ada. Ada makan nasi, adalah kenyang. Lepas tu ada makan nasi, tak ada lah lapar. Itu ikatan ada dengan tak ada pula. Satu lagi, tak ada makan nasi, tak ada lah lapar. Kemudian tak ada makan nasi, bukan tak ada makan nasi, tak ada lah kenyang.
tak ada makan nasi, adalah lapar. Dan benda ni berlaku secara berulang-ulang. Makna kita dapat faham ikatan antara keduanya itu melalui perantaraan berulang-ulang. Sehingga kita buat satu kesimpulan yang mana dalam kesimpulan itu ada mengisbatkan sesuatu pada sesuatu ataupun menafikan sesuatu daripada sesuatu. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum adat. Isbatur rabti baina amrain, iaitu mengisbatkan ikatan di antara dua perkara, wujudan wa adaman, sama ada dari sudut ada ataupun dari sudut tak ada. Ma'asihhatit takhalluf, beserta harus, sihah di sini dengan makna harus at-takhalluf, harus menyalahi. Harus makan hak biasanya makan kenyang. Tapi kalau kita guna akal kita boleh jadi tak makan tak kenyang. Hak biasanya minum air hilang dahaga. Tapi kalau kita congok ikut akal kita, boleh jadi tak minum air tapi tak hilang dahaga. Contohnya kalau Tuhan tak nak menghilangkan dahaga, dia minum air banyak, Tuhan tak nak menghilangkan dahaga, boleh jadi tak? Akal kita akan kata boleh jadi. Realitinya berlaku tak begitu? Tak berlaku begitu. Secara kebiasaan lah tak berlaku begitu. Makna bila berlaku begitu, ini orang panggil perkara yang mencarikan adat. Tapi tak mustahil berlaku begitu. Kena api terbakar, api membakar. Boleh jadi tak? Api sejuk, tak membakar pun boleh jadi. Tapi tak berlaku gitu. Kalau berlaku, itu dinamakan dengan perkara yang mencarikan adat. Bila berlaku perkara yang mencarikan adat, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah tak terikat dengan adat tu. Adat tu Allah jadikan peraturan untuk kita, bukan untuk dia. Tapi kalau berlaku seperti mana adat, kena api terbakar, minum air hilang dahaga, kena simbah air berjeruk basah. Hak tu nak menunjukkan apa? Kalau kita boleh berfikir, nak menunjukkan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna Allah buat sesuatu untuk kita ada peraturan ni, bukan buat dalam keadaan cacar marbah. Jadi ada dua keadaan tu. Perkara adat bila berlaku seperti mana adat, kebiasaan, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita makan nasi, kita kenyang. Kita kena nampaklah situ alangkah bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalulah dia dak buat peraturan ni, letih kita. Buat ni. Hari ni nak kenyang, lapar perut ni, nak kenyang kena pergi cari nasi. Esok nak kenyang pula, lapar perut, makan nasi tak jadi benda. Kena pergi panjat pokok. Panjat pokok barulah hilang lapar tu. Allah. Lusa pula, lapar perut pula. Nak kenyang, kena terjun dalam air panjat pokok lah. Jahanam habis kehidupan kita. Tak nak hidup kita. Jadi kita akan nampak sesuatu ini teratur, automatik kita akan nampak kebijaksanaan pengatur dia, yang tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada waktunya berlaku perkara yang mencarikan adat. Sepatutnya minum air hilang dahaga, tapi tak hilang dahaga. Orang yang nak mati tu, kalau kita cuah dalam mulut dia sebanyak air laut atas dunia pun, dia tidak akan menghilangkan dahaga dia. Nabi Ibrahim AS jatuh dalam api, tak terbakar pun. Sampai ke peringkat setengah ulama tafsir kata, seandainya kalau Tuhan tak perintah kepada api supaya selamatkan Ibrahim. Makna kalau Tuhan hanya perintah, ya nar kuni bardan, berhenti situ. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Pasti Nabi Ibrahim mati kerana sejuk, bukan mati kerana panas. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah Maha Mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah terikat dengan apa-apa peraturan yang dia buat. Dia buat peraturan itu untuk kita, bukan untuk dia. Dia boleh langgar peraturan dia tu bila masa yang dia nak. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak sesuatu, dia kata kun, jadi.
maka jadilah sesuatu itu. Jadi dua benda kita kena sedar. Sedar-sedarkan hati kita. Bila berlaku perkara yang mencarikan adat, kita kena nampak kekuasaan Allah. Bila berlaku sesuatu yang selari dengan adat, kita kena nampak kebijaksanaan Allah. Jangan jadi setengah pihak bila orang cerita tentang perkara yang mencarikan adat. Dia kata ni puak-puak kaya ni, puak-puak yang tak logik ni, puak-puak yang banyak tidur. Ini masalah. Sebab dia tak faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa atas benda yang dia lakukan, dan Allah buat peraturan itu, Allah tak terikat dengan peraturan tersebut. Kita ahli sunnah, bila kita dengar karamah para awliya, kita akan nampak kebesaran Allah. Lagi banyak cerita tentang karamah, lagi kita akan nampak tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemuliaan yang Allah beri kepada orang yang benar-benar taat kepada Allah, sehingga hati kita terdorong untuk nak jadi seumpama mereka. Itu bila kita membicarakan tentang karamah. Tapi setengah pihak bila didengar tentang karamah, terus dia bang selalu dah. Fikir kau dengar otak, logik ke? Ni bawa umat Islam kepada benda yang karuk-maruk, benda yang khurafat, menyebabkan umat Islam ni duk mimpi di siang hari. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, kita kata dia astaghfirullahalazim. Imam Al-Laqani sebut, wa athbitan lil awliya karamah faman nafaha fambidzan kalamah. Hendaklah kamu isbatkan karamah kepada para awliya itu. Siapa yang mengingkarinya, buang kata-kata dia tu, sebab otak dia tu telah terpengaruh dengan pemikiran sesat Mu'tazilah, yang mana dia tengok dari sudut yang salah. Kalau dia tengok dari sudut yang betul, lagi banyak orang panggil cerita tentang karamah, lagi kuat iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi tinggi sanjungan dia kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kuat dia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ni dia kata ka isbati ma'asihati takhalluf, makna boleh jadi menyalahi ka isbatir rabti bainasyaba'i wal akli, seperti ikatan, mengisbatkan ikatan di antara kenyang dengan makan. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Ini kebiasaan. Boleh jadi tak makan tak kenyang? Boleh jadi. Tetapi benda tu tak berlaku. Melainkan kalau dia berlaku, berlaku pada tangan para nabi, itu namanya mukjizat. Berlaku pada tangan para wali, itu namanya karamah. Berlaku pada tangan orang yang jahat, tu namanya istidraj. Berlaku dengan pertolongan jin, tu nama tu sihir, dan sebagainya. Fi qaulika, pada kata engkau, al-aklu mushbi', makan itu mengenyangkan. Makan mengenyangkan. Ma'asihatit takhalluf, serta harus menyalahi asyaba'i, kenyang, anil akli, daripada makan. Faqad ta'kulu, ada kalanya makan, wala tashba', kamu makan tapi kamu tidak kenyang. Kalau ada berlaku gitulah, tu orang panggil perkara yang mencarikan adab. Kecuali dia makan putih kicik, yang itu buat lain lah. Makan putih kicik bukannya kena. Okey, suara jelas tak bunyi? Jelas tak bunyi suara? Cabut sekejap dah. Jelas tak suara? Jelas dah? Okey, alhamdulillah. Okey, yang itu orang panggil hukum adat. Ini kena beza ni antara hukum adat dengan hukum akal. Supaya kayak gini kita nak isbatkan wajib Allah Subhanahu Wa Taala ada. Wajib situ wajib hukum akal, bukan hukum adat. Bukan hukum adat. Supaya kita nampak, oh, orang yang kata Tuhan tak ada tu, memang orang ni tak ada berakal. Memang dia mengiyakan sesuatu yang mustahil. Macam orang kata turun ke
ke atas. Turun ke atas. Ni orang kata pening ni, pening. Memang set-set pening ni. Macam orang kata, kampung saya ada seorang ayah yang lebih muda daripada anak dia. Dia 2 tahun lebih muda daripada anak dia. Kita akan nampak dulu. Ni kaca ni. Ni otak dia ada masalah. Begitulah dengan orang kata Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada. Biar kita nampak gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sedia. Biar kita nampak bahawa wajib Allah Subhanahu Wa Taala itu sedia, dan juga akidah ketuhanan yang akan kita bincangkan satu persatu bila tiba waktu dia. Taib, yang berikutnya wal hukmul aqli, dan hukum akal. Hukum akal apa dia? Huwa isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, iaitu mengisbatkan sesuatu bagi sesuatu atau menafikan sesuatu anhu daripada sesuatu, min ghairi tawaqqufin ala takrar, yang tidak terhenti pada berulang-ulang. Kalau adat tadi kita tengok ada berlaku pengulangan, barulah kita letak hukum. Dan hukum itu kita letak berdasarkan kepada pengulangan. Benda yang sama berlaku. Makan kenyang, kena api terbakar, kena air basuh. Jatuh daripada pokok patah kaki. Mana bila berlaku 2 kali pengulangan, maka kita buat kesimpulan. Kesimpulan itu kita ambil daripada adat. Maka hukum itu adalah hukum adat. Hak ni dia tidak terhenti kepada takrar, iaitu pengulangan. Wala wad'i wa'i, dan tidak terhenti pada peletakan kepada yang meletak. Dalam konteks tadi, apa yang diletak oleh syarak, ni wajib, ni haram, ni sunat. Dia bukan jenis gitu. Dia macam ke hukum akal, tetapi dia diputuskan, dia macam hukum adat, tetapi dia diputuskan oleh akal, bukan diputuskan oleh adat. Wad'u wadi' ni hukum syarak. Wad'u maknanya letak. Wadi' oleh yang meletak. Yang meletak itu ialah syarak, dengan makna hukum yang diletak oleh syarak. Itu dinamakan dengan hukum syarak. Hukum akal bukan hukum yang diletak oleh syarak. Makna kalau syarak tak letak pun kita dapat tahu. Ayah lebih tua daripada anak. Kalau tak ada sebut dalam Al-Quran, dan memang tak ada sebut dalam Al-Quran pun, ada seorang pun yang mengingkari. Makna kalau orang tanya, mana dalil? Ayah lebih tua daripada anak. Kita kata dalil dia, awak tu kena makan obat. Sebab awak tak makan ubat tu, akal awak dah ada masalah. Mana dalil seorang suami mesti ada isteri? Mana dalil dia? Saya tak nak percaya. Sudahlah. Mana benda tu tak disebut dalam Al-Quran, tak dosa. Tapi orang panggil awak orang bodoh lah. Bukan macam ni orang cerdik. Abang lebih tua daripada adik. Wajib abang lebih tua daripada adik. Dia kata, pandai-pandai kata abang lebih tua daripada adik. Itu pemikiran bid'ah sebab tidak ada dalil. Astagfirullahalazim. Ni pening, ni buah-buah pening. Makna ketentuan itu, hukum itu tak perlu kepada wad'. Semua orang yang berakal Tuhan letak belaka dah. Selama mana orang tu orang yang berakal, Tuhan letak makna itu. Tuhan letak hukum itu. Semua orang yang berakal akan sepakat pada perkara tersebut. 2 mesti lebih banyak daripada 1. 1 lebih sedikit daripada 2. Kemudian 1 itu 1, 2, 3 itu adalah jenis bilangan. Ini sesuatu yang orang panggil keputusan yang diputuskan oleh akal semua orang yang berakal. Tak kiralah dia bangsa benda, tak kiralah dia bahasa apa, tapi dia boleh faham. Baik, wa hadha huwa alladhi hasarahu al-musannifu fil wujub wal istihalati wal jawaz. Dan ini hukum akal lah yang dibataskan oleh musannif pada 3 bahagian. Satunya pada wajib, pada mustahil dan harus. Mana hukum akal ni ada 3, satu wajib, yang keduanya mustahil, yang ketiganya harus. Mana wajib pada akal, sesuatu yang akal kita tak boleh nak terima, dia tu tak gitu. Sesuatu yang mustahil pada akal kita tak boleh terima, dia begitu. Sesuatu yang harus pada akal kita boleh terima, dia gitu ataupun sebaliknya.
Bimakna dengan makna annahu la yakhruj anha. Dengan makna hukum akal itu tidak keluar daripada tiga kategori ini sahaja. Makna bila sebut hukum akal, dia merujuk kepada tiga sahaja, iaitulah wajib, mustahil dan juga harus. Seperti mana bila kita sebut hukum syarak tadi, dia tak terkeluar daripada berapa? Daripada 10 perkara tu. Wajib, haram, harus, makruh, sunat, syarat, sabab, manik, sah, batal. Bila sebut hukum adat, dia juga tidak terkeluar daripada tiga kategori, tiga bahagian. Pertamanya wajib, harus dan juga wajib, harus dan juga mustahil adat. Fa kullu ma hakama bihil aqlu min isbat au nafyin yarji'u ilaiha. Maka setiap apa yang diputuskan oleh akal dengannya, sama ada yang diputuskan itu jenis isbat ataupun jenis nafi, yarji'u ilaiha, akan kembali kepadanya, kepada tiga kategori ini. Satunya wajib, mustahil dan juga harus. Tak lagi daripada tu. Baik. Jadi yang kita nak hak yang berkait secara langsung dengan ilmu akidah kita ini, iaitulah hukum akal. Hukum akal. Hukum syarak, dari segi syarak tu memang kaitlah. Makna wajib kita kena i'tiqad dengan akidah aqaidil iman tu. Tapi hak yang untuk kita nak faham sesuatu akidah itu adalah melalui hukum akal. Melalui hukum akal. Okey. Fal wajibu, maka yang wajib itu, wajib dari segi akal. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak tasawur pada akal ketiadaannya. Sesuatu yang orang Terengganu sebut tak sawu pada akal. Tidaknya, tak sawu pada akal, tidaknya. Makna akal kita hanya sawu ianya sahaja. Sesuatu yang la yutasawwar, tidak tergambar pada akal kita akan ketiadaannya. Dengan makna akal kita tak boleh terima dia tu tidak begitu. Akal kita tak boleh terima dia tu tidak begitu. Wal mustahilu, dan mustahil pula, ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, sesuatu yang tidak dapat tidak sawu pada akal. Orang Terengganu sebut tidak sawu pada akal akan ketiadaannya. Maknanya akal kita tak boleh terima akan ketiadaannya. Dengan makna tidak begitu dia. Wal jaizu, dan harus pula, ma yasihu fil aqli, sesuatu yang harus pada akal, wujuduhu, ada dia, wa adamuhu, dan ketiadaan dia. Okey, sekali lagi dah. Dia sebenarnya dari sudut istilah je ni, istilah je. Fal wajibu, maka yang wajib. Sesuatu yang wajib itu. Wajib pada apa? Pada kesimpulan akal lah. Wajib akal kita panggil. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal kita ketiadaan dia. Makna tidak tergambar pada akal kita, dia tidak begitu. Ayah lebih tua daripada anak. Akal kita boleh terima tak? Dia tak begitu. Dengan makna ayah lebih muda daripada anak, ataupun anak lebih tua daripada ayah. Akal kita tak boleh nak terima sama sekali, selama mana dia tu nama ayah, selama mana dia tu nama anak. Akal kita tak akan boleh terima sesuatu itu dalam satu waktu dia bergerak dan juga dia diam. Jadi sesuatu itu mesti bergerak ataupun mesti diam. Salah satu daripada keduanya tu. Ini maknanya kita kata makna sesuatu jirim itu sama ada bergerak ataupun dia diam, itu dinamakan dengan wajib. Ayah lebih tua daripada anak, itu dinamakan dengan
wajib pada akal. Anak lebih muda daripada ayah, itu namanya wajib pada akal. Sebab akal kita tak boleh terima. Bukan akal kita sajalah. Mana orang yang ada akal, dia nak terima sama sekali. Mana orang Terengganu kita kata dak saur pada otak, dak saur pada akal. Ada seorang anak yang lebih tua daripada ayah dia. Orang tanya, awak berdua orang ni mana seanak, mana seayah, nampak muka, nampak umur macam ke lebih kurang sama je. A pun kata saya ayah kepada dia. Saya ayah kepada dia. Jadi tak perlu tanya dah. Dah awak A mana tua? Awak ke dia? Orang yang pakai tak tanya dah, dia tahu lalu dah. Sebab bila sebut ayah, mesti. Makna akal kita tak boleh terima sebaliknya. Mesti dia lebih tua daripada anak dia. Jadi tuanya ayah daripada anak dia tu, ini dinamakan dengan wajib. Sebaliknya pula, tuanya anak dia daripada ayah, itu dinamakan dengan mustahil. Dari segi akal. Bila sebut turun, kita kata turun. Awak duduk tingkat berapa? Saya duduk tingkat 5. Kemudian saya turun. Turun ke tingkat berapa? Turun ke tingkat 8. Orang pening selalu. Tak boleh nak terima akal ni. Tadi kata turun, tapi turun ke tingkat 8. Dah tadi awak duduk tingkat berapa? Duduk tingkat 5. Dah patut awak turun ke? Yelah saya turun. Dah awak turun berapa pula? Turun ke tingkat 8. Mana boleh gitu? Dia kata boleh gitu, kapung awak je tak boleh. Kita akan nampak mu ni gila dah. Mu ni tak ada berakal dah. Sebab bila sebut turun, wajib ke bawah. Kalau daripada tingkat 5, dia akan turun. Emma turun ke tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Kalau hok ke tingkat 6, 7, 8, tu orang dah panggil turun. Tu orang panggil naik. Dia kata bukan, saya dah naik, saya turun. Dah turun kan. Jadi akal kita tak tahu benda tu. Orang kata subut. Makna tak sah benda tu pada perkiraan akal kita. Maka itulah yang dinamakan dengan mustahil. Akal kita, perkara tersebut tak sah pada perkiraan akal kita. Maknanya bila akal kita tak boleh nak terima melainkan ada dia, maka itu yang dimaksudkan dengan wajib. Dimaksudkan dengan wajib. Okey. Wal mustahilu, dan mustahil pula ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak tasawur pada akal akan ada dia. Akal kita tak boleh terima dia begitu. Tak sawur pada akal kita dia begitu. Hak tadi tak sawur pada akal kita, dia tidak begitu. Hak ni tak sawur pada akal kita, dia begitu. Contoh dia, anak lebih tua daripada ayah. Akal kita tak diterima. Semua orang yang berakal akan reject benda tu. Benda yang tidak boleh diterima, itulah yang dimaksudkan dengan mustahil dari sudut akal. Lagi kita nak nampak bila kita kata mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sedia. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan makhluk. Biar kita nampak, kalau orang mengisbatkan perkara tadi, kita nampak ni orang yang tidak berakal dah. Sebab perkara tersebut adalah perkara yang mustahil dari sudut akal. Taib. Wal jaizu, dan yang harus pula, ma yasihu fil aqli, sesuatu yang sah, dengan makna sesuatu yang yajuz, yang harus, fil aqli pada akal, wujuduhu, ada dia, wa adamuhu, dan tidak ada dia. Sesuatu yang harus pada akal, dia begitu ataupun dia tidak begitu. Kalau wajib tadi, sesuatu yang tidak harus pada akal, dia tidak begitu. Mustahil pula, sesuatu yang tidak harus pada akal, dia begitu. Yang jaiz, yang harus pula, sesuatu yang harus pada akal, dia begitu ataupun tidak begitu. Gimana? Isteri lebih muda daripada suami, akal kita kata okey je. Cuma sebaik-baiknya cari yang suami lebih tua daripada isteri lah. Tapi dah orang kata kita ada masalah apa pun.
suami lebih tua daripada isteri, okey je, tak ada sesuatu yang bercanggah dengan kesimpulan akal kita, dengan ta'akul akal kita, maka itu kita namakan harus. Kita kata kena air tak basah, mustahil kena air tak basah, itu mustahil dari sudut adat. Tapi kalau kita congok dengan akal kita kata kena air tak basah, boleh jadi tak? Tak masalah, boleh jadi. Kena air tak basah, boleh jadi. Kalau Tuhan tak nak membasahkan seseorang itu dengan air, kena api tak terbakar, boleh jadi tak? Boleh jadi. Tapi jarang berlaku begitu. Itu kita panggil mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Nabi Ibrahim jatuh dalam api tak terbakar pun, bukan berada dalam keadaan yang amat nyaman, siap boleh makan lagi dalam api tu. Maknanya itu adalah sesuatu yang harus pada akal, sekalipun mustahil pada adat. Kita kena beza ni. Ramai, bukan ramai lah, ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang tak mampu nak membezakan hukum akal dengan hukum adat ni, menyebabkan dia salah buat kesimpulan dalam perkara-perkara yang berkait dengan ketuhanan. Perkara yang berkait dengan karamah, perkara yang kait dengan mukjizat, dia tak dapat faham dengan jelas sebab dia tak jelas tentang definisi hukum adat dan juga hukum akal. Ini penting kita kena faham. Tengok macam ke sahabat-sahabat kita. Dia kata bila orang cerita tentang Imam Ali Zainal Abidin sembahyang berapa? 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat sehari. Dia kata tak logik gitu. Dia kata mana ni rakaat orang sufi je. Cuba fikir kok secara logik. Dia kata kalau kita sembahyang paling kurang 2 rakaat tu 5 minit. Kalau 1000 rakaat berapa minit? Semalaman malang ada berapa minit je, lebih daripada tu. Astagfirullahalazim. Tak logik dia kata. Ini sebab dia tak faham apa makna logik. Sebab dia tak faham apa logik akal dengan apa hukum adat. Kalau dia faham hukum adat, dari segi adat memang tak logik lah. Dari segi adat memang mustahil lah. Tapi kalau Tuhan nak buat, itu suatu yang tak pelik sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk nak buat apa yang dia nak buat. Dari segi logiknya, benda tu bukan sesuatu yang pelik dari segi akal. Sesuatu yang tak pelik dari segi akal. Walaupun dari segi adat, dia adalah sesuatu yang pelik. Belah bulang. Kalau kita duk guna, orang kata timbangan yang sama tadi, Nabi belah bulang. Mustahil. Mustahil akal dia kata. Itu bukan mustahil akal, itu mustahil adat. Manusia tak mampu nak belah bulang. Tapi kalau Tuhan yang menjadikan manusia sebagai sebab kepada terbelahnya bulan, sebagai mukjizat kepada baginda Nabi SAW, hadza laisa bimustahil bi syai'. Ini tak mustahil sama sekali. Okey. Baik, boleh faham antara makna wajib akal, mustahil akal, kemudian harus akal. Wajib adat, mustahil adat dan juga harus adat. Kita kena faham situ baik-baik untuk kita guna dalam isu ketuhanan. Ini yang kita sebut dalam definisi ilmu tauhid baru ni. Ia membicarakan tentang orang kata perkara-perkara yang menjadi akidah ataupun perkara-perkara yang menjadi tangga untuk sampai kepada akidah. Perbincangan tentang hukum akal, wajib, mustahil, harus ini adalah satu contoh tangga untuk nak sampai kepada akidah. Akidah kita apa? Kayak gini kita nak kata wajib Tuhan tu ada. Wajib situ wajib akal. Kita nak kata wajib Allah Subhanahu Wa Taala tu tak sama dengan makhluk. Wajib di situ adalah wajib akal. Kita akan nampak kepentingan perkara-perkara ini apabila kita membicarakan tentang akidah. Barulah akidah kita tu berada atas landasan yang betul, yang diikuti, ia dilalui oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak kita sesat barat gitu, kita tak tahu kat mana kita nak berpijak. Baik. Al-makna, makna al-wajib, yang wajib, sesuatu yang wajib. Wajib sini wajib akal. Huwal amru alladhi la yudrak fil aqli adamuhu, iaitu sesuatu yang tidak boleh dicerak, tidak boleh ditaakulkan pada akal ketiadaan dia. Dengan makna akal kita hanya dapat melihat akan isbat dia saja, akan subut dia saja. Sesuatu yang akal tak boleh terima bahawa dia tu
dia tu tak ada. Sesuatu yang akal tak boleh terima bahawa dia tu ternafi. Sesuatu yang akal kita hanya boleh terima iaitu sabit, iaitu sungguh. Sekadar tu je. Macam kita kata apa? Macam kita kata satu lebih kecil daripada dua. Akal kita boleh terima ada dua yang lebih kecil daripada satu, ataupun satu yang lebih besar daripada dua. Akal kita boleh terima. Ayah lebih tua daripada anak. Akal kita boleh terima ada ayah yang lebih muda daripada anak. Makna yang sebaliknya akal kita tak boleh terima. Kalau boleh terima juga menunjukkan orang tu tidak berakal. Kalau dia boleh terima juga menunjukkan orang tu tidak berakal. Wa yanqasimu qismain, dan dia terbahagi kepada dua. Wajib daruri, wajib yang tak perlu kita fikir. Kita nampak jelas benda tu wajib. Macam tadi lah, ayah lebih tua daripada anak. Selama mana kita faham makna ayah, kita faham makna anak, kita akan nampak selalu bahawa pasti anak tu, ayah tu lebih tua daripada anak dia. Wa wajib nazari, dan wajib nazari. Wajib nazari ni wajib kita dapat tahu, kita dapat yakin akan dia tu wajib melalui nazar, melalui fikir. Kalau kita tak mikir, kita tak nampak. Kita tak mikir, kita tak nampak. Macam ke Tuhan lah. Adanya Tuhan ataupun sedianya Tuhan, tak samanya Tuhan dengan makhluk. Kalau kita tak mikir dengan cara yang betul, kita tak nampak benda tu. Tapi kalau kita mikir dengan cara yang betul, akhir sekali kita akan nampak tak samanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk itu wajib. Seperti mana kita faham wajib seorang ayah itu lebih tua daripada anak. Bila orang kata Allah sama dengan makhluk, kita akan nampak mu ni tak faham apa benda yang mu cakap, ataupun mu ni orang yang tidak berakal sama sekali. Situ maknanya akal kita nampak bahawa tidak samanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk itu adalah sesuatu yang wajib. Mustahil ada sekutu bagi Allah. Macam kita nampak mustahil anak lebih tua daripada ayah. Walillahil mathalul a'la. Ini ana nak menggambarkan tentang makna mustahil tu. Bukan kita nak menyamakan antara Allah dengan anak dengan ayah, bukan. Tapi nak suruh biar kita nampak makna mustahil tu, nampak makna wajib tu. Seperti mana bila orang sebut anak lebih tua daripada ayah, kita kata mustahil, akal kita tak boleh terima. Maka begitulah bila ada orang kata Allah sama dengan makhluk, kita kata mustahil, akal kita tak boleh terima. Cuma beza anak dengan ayah tadi orang panggil mustahil yang daruri, yang tak perlu kita fikir, yang dah ada dalam otak setiap orang yang berakal, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding hak kedua, kita kena mikir dulu. Bila kita mikir kena dengan cara dia, kita akan nampak ianya adalah mustahil. Mustahil yang kita nampak setelah melalui proses berfikir, itu dinamakan dengan mustahil nazari. Mustahil yang kita nampak tanpa perlu kepada proses berfikir, maka itu dinamakan dengan mustahil daruri. Maka begitulah juga yang wajib, begitu juga yang harus. Wajib yang kita tak akan nampak dia tu wajib melainkan melalui proses berfikir, maka itu dinamakan dengan wajib nazari. Nazari maknanya fikir, maknanya tengok. Apa makna fikir? Apa makna tengok? Sini tengok dengan akal, maknanya kita gerakkan otak kita. Kita gerak otak kita untuk sampai kepada satu kesimpulan. Kesimpulan itu sama ada bersifat yakin ataupun bersifat zan yang kuat, az-zannul ghalib. Maka itu dinamakan dengan nazar. Fikir yang berfokus, kita kata. Fikir untuk kita sampai kepada satu kesimpulan. Bila kita sampai kepada kesimpulan tu bersifat yakin ataupun kesimpulan tu bersifat zon yang kuat, maka pergerakan akal kita itu dinamakan dengan fikir. Fikir ni dia beza dengan khayal. Kalau khayal ni kita tak ada matlamat, kita lepas je otak kita, dia pun khayal masuklah syurga, makan buah-buah syurga, mandi pula dalam air, minum pula air sedap, akhir dia khayal gitu je. Tu dinamakan dengan khayal. Otak kita gerak yang tidak berfokus, tu namanya khayal.
Ini gerak untuk sampai kepada satu kesimpulan. Itu dinamakan dengan fikir, itu dinamakan dengan nazar. Itu beza antara wajib, harus, mustahil, nazari dengan wajib, harus, mustahil, daruri. Hak daruri ni tak perlu kita fikir sebab benda tu dah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berakal. Bahkan menurut Imamul Haramain, daruri itu, ilmu daruri itulah yang dimaksudkan dengan akal. Mana kita nak pastikan seorang tu ada akal ataupun tak ada akal, tengok ada tak keyakinan ataupun ilmu yang bersifat daruri itu dalam otak dia. Mana dia boleh beza tak lagi antara ayah dengan anak, mana hak lebih tua, mana hak lebih muda. Kalau dia nak beza lagi, menunjukkan dia tak berakal, dia bukan mukallaf, tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Tapi kalau dia boleh beza dah, kita kata mana tua, ayah dengan anak, dia kata mestilah tua ayah. Dah kita kata dah kampung tu ada seorang ayah yang lebih muda daripada dia, kata mustahil berlaku gitu, tak gitu. Tu makna orang berakal dah tu. Tapi kalau dia kata boleh jadi ada ayah, tu makna tak berakal tu. Makna otak dia tak ada lagi sebab tidak ada ilmu daruri. Okey. Kita simpul sekali lagi. Iaitu sesuatu yang kita nak nampak dengan akal kita kena melalui proses berfikir, itu dinamakan dengan nazari. Kalau wajib nazari. Kalau harus nazari. Kalau mustahil nazari. Sesuatu yang kita nak sampai kepada dia tanpa perlu proses berfikir, itu namanya daruri. Ini menjadi petanda seseorang itu berakal ataupun tidak berakal. Para ulama kata ilmu daruri menjadi tangga untuk kita mencapai ilmu nazari. Baik. Fal wajibud daruri, maka wajib daruri huwa allazi la yahtajul aqlu fi idrakihi ila fikrin wa ta'ammulin. Iaitulah sesuatu yang akal kita tidak perlu untuk mencerapinya, untuk mencapainya, untuk melihatnya. Tak perlu ila fikrin, tak perlu kepada mikir, wa ta'ammulin, kepada renungan. Renungan ni mikirlah. Kita renung, kita mikir. Contoh dia, ka'akhzil jismi miqdara minal faraq, seperti mengambil jisim satu qadar daripada faraq, ruang kosong. Kita kata jisim dia memenuhi ruang. Jisim memenuhi ruang. Itu satu hukum tu. Jisim wajib memenuhi ruang. Itu satu hukum. Jisim memenuhi ruang kosong. Kalau kita ukur ikut akal kita kata wajib. Daripada mana kita boleh buat keputusan ianya wajib? Daripada akal kita sendiri. Tanpa perlu kita berfikir. Selama mana kita faham makna jisim apa, iaitulah sesuatu yang terbina daripada beberapa juzuk, sesuatu yang mengambil ruang. Kemudian kita faham makna ruang tu apa, iaitulah ruang kosong, dan kita faham makna mengambil ruang tu apa, automatik kita akan nampak bahawa jisim itu mesti mengambil ruang. Sebab kalau tak mengambil ruang, orang tak panggil dia jisim. Nampak ni? Tak panggil dia jisim. Kalau tak mengambil ruang, orang tak panggil dia tu jisim. Bila sebut jisim, mesti dia mengambil ruang. Seperti mana bila kita nampak, faham makna turun. Bila kita faham makna turun, kita faham makna bawah, kita akan nampak lalu. Bila sebut turun, mesti ke bawah. Tanpa perlu kita berfikir. Tak perlu fikir nanti dulu. Saya nak fikir dulu, turun ni ke atas ke bawah. Tak perlu dah. Makna kalau nak fikir gitu juga, menunjukkan ada masalah dari segi akal. Ada masalah dari segi akal. Okey. Itu dinamakan dengan daruri, yang tidak perlu kepada fikrin wa ta'ammulin. Ka'akhzil jismi miqdara minal faraq. Yang keduanya wal wajibun nazari, wajib yang jenis nazari. Nazari ni kalau kita ukur dengan akal kita sepintas lalu begitu, kita tak nampak lagi. Kecuali kita kena mikir step demi step, akhir sekali kita akan sampai kepada natijah. Natijah itu bersifat yakin. Kalau muqaddimah kita juga bersifat yakin. Huwallazi yahtajul aqlu, iaitulah sesuatu yang akal berhajat fi idrakihi, untuk mencapainya, untuk melihatnya, untuk sampai kepadanya. Berhajat ila fikrin, berhajat kepada fikir, wa ta'ammulin, dan ta'ammul. Kasubutil qudratillah, seperti sabitnya kudrat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, tak nampak lagi kita. Melainkan setelah kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan.
bahawa kita tahu bahawa segala yang ada ini adalah ciptaan dia. Barulah kita nampak bahawa dia itu berkuasa. Wajib dia tu berkuasa. Kalau dia tidak berkuasa, tak mungkin dia boleh mengadakan alam semesta ini. Tu wajib jenis nazari. Sebab kalau dia semata-mata kita tak nampak, kecuali kita kena guna akal kita, guna akal pula dengan cara yang betul, barulah kita akan nampak, dan di situ akan timbulnya yakin ataupun dinamakan dengan ilmu. Maka itu dinamakan dengan wajib yang nazari. Makna untuk kita nampak ianya adalah wajib, kita perlu melalui proses berfikir. Makna akidah kat gini, sifat 20 tak gini, kita kena mikir sikit sehingga kita nampak. Bila kita nampak, bererti kita dah mencapai tahap makrifat. Makna akidah kita bukan lagi kita ikat dengan ustaz kita, tapi akidah kita sendiri yang nampak berdasarkan kepada dalil-dalil ataupun jalan-jalan yang disampaikan oleh ustaz kita. Gitu. Baik. Seperti dia kata kasubuti al-qudrah lillahi ta'ala, seperti sabitnya sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu, dan hukumnya adamu turuwil adami alaihi aslan, tidak didatangi oleh tak ada ke atasnya sama sekali. Itu benda wajib. Benda wajib tak mungkin ternafi sama sekali, sama ada dahulu ataupun kemudian. Itu benda wajib dari segi akal. Wajib dari segi akal. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Tak mungkin didatangi oleh adam, oleh tiada. Okey. Bihing wal mustahilu, dan mustahil pula. Wal mustahilu, dan mustahil pula. Wal amru alladhi la yudrak fil aqli wujudu. Mustahil akal, sesuatu yang tidak dicapai ataupun sesuatu yang tidak mampu dicerak, sesuatu yang tidak sah pada akal kita, wujuduhu, adanya ataupun sabitnya. Makna sesuatu yang akal kita tak boleh terima, dia begitu. Sesuatu yang akal kita tak boleh terima, dia begitu. Yang akal kita boleh terima hanyalah dia tidak begitu. Anak lebih tua daripada ayah, akal kita boleh terima. Kalau akal kita boleh terima, anak lebih muda daripada ayah, apa boleh terima. Turun ke atas, atas kita boleh terima. Yang akal kita boleh terima, turun ke bawah. Makna hak tu yang dinamakan dengan mustahil. Kita kata apa? Wa yanqasimu aidan qismain, dan dia terbahagi kepada dua juga. Pertamanya mustahil daruri, wa huwa alladhi la yahtajul aqlu fi idraki ila fikrin wa ta'ammul, iaitu mustahil, sesuatu itu kita dapat lihat, kita dapat sampai kepadanya tanpa melalui proses berfikir. Kasubut, seperti dikata kakhuluwil jismi anil harakah wasukun ma'a, seperti sunyinya jisim daripada bergerak dan diam sekaligus. Jisim dalam satu waktu dia tidak bergerak dan dia tidak diam, akal kita tak nak terima. Selama mana sesuatu itu jisim, mesti imma dia bergerak, imma dia diam. Makna jisim yang tidak bergerak dan tidak diam, akal kita tak boleh terima sama sekali. Kan itu kita tak kata Allah Subhanahu wa taala, ijma' seluruh para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak bergerak dan Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Benda yang sama kita kena faham. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di pihak atas, Allah Subhanahu wa taala tidak ada di pihak bawah. Sebab apa? Sebab Allah bukan jisim. Mustahil Allah berada di pihak atas, mustahil Allah berada di pihak bawah. Sebab apa? Sebab Allah bukan jisim. Seperti mana mustahil Allah tu bergerak, mustahil Allah tu diam. Sebab apa? Sebab Allah tu bukan jisim. Tapi kalau sebut jisim, mustahil dia tidak bergerak dan tidak diam pada satu waktu. Bila sebut jisim, mustahil dia tidak berada di pihak atas,
tidak berada di pihak bawah dalam satu waktu. Itu mustahil. Mustahil sebab apa? Sebab dia jisim, bukan sebab dia ada. Ini benda-benda yang kita perlu nak nampak. Nanti bila sampai tempat di KG, kita akan cuba perhalusi sikit supaya kita nampak perbincangan-perbincangan ini dengan jelas. Barulah kita akan nampak, Allah, kalau gitu power molek akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang didokong oleh Imam-imam Al-Asy'ariyah ini, jika nak dibandingkan dengan akidah yang dibawa oleh Salafiyah Al-Wahabiyah, sama ada secara naqlan ataupun secara aklan. Dari sudut nakalnya, dari sudut pendalilan Al-Quran dan hadis ijmu'nya, ataupun dari sudut pendalilan akal yang waras. Sebab kita punya prinsip, akal dengan nakal dia tak bertembung sama sekali. Sebab dua-dua tu adalah sumber kepada ilmu. Sumber kepada ilmu dia tak bertembung. Hak yang bertembungnya pada kefahaman kita, kerana kelemahan akal fikiran kita. Jadi bagaimana untuk kita selaraskan supaya kita tak nampak pertembungan antara akal dengan nakal. Bila tiba waktu dia kayak gini, kita akan bagi sedikit penjelasan supaya kita nampak. Itulah dia cara berfikirnya tokoh-tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak pernah meminggirkan akal dia, dalam waktu yang sama dia tidak pernah orang kata meminggirkan nakal. Akal dengan akal. Orang Imam Ghazali kata akal itu seumpama mata, nakal itu seumpama cahaya. Cahaya tak ada makna kalau tak ada mata. Mata pula tak ada makna kalau tak ada cahaya. Mata tak berfungsi, tak boleh nak nampak sesuatu kalau tak ada cahaya. Begitu juga akal kita. Tak mungkin dia buat keputusan tentang Tuhan kalau tidak ada keterangan syarak. Keterangan syarak pula, kalau tidak berakal, tak ada makna juga. Siapa nak faham? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai makhluk yang ditaklifkan kepada kita hukum syarak. Sebab apa? Sebab kita ada akal. Jadi antara akal dengan nakal itu bukan suatu yang bertembung sama sekali. Kerana itu dalam Al-Quran Allah puji orang yang ikut akal. Allah puji orang yang ikut akal. Orang yang meminggirkan akal, Allah hina dia. Allah golongkan dia sebagai ahli neraka. Ni orang yang meminggirkan akal. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut rintihan ahli neraka. Orang ahli neraka dikata mana? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu masa duduk atas dunia dulu, nasma'u, kami dengar apa yang disampaikan oleh para rasul. Makna kami taat, kami dengar untuk ambil iktibar untuk kami laksanakan. Au naqilu, ataupun kami guna akal kami. Tengok tu. Nasma' dalil sam'i, naqil dalil akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka hari ini kami tak menjadi sebahagian daripada penghuni neraka sa'ir ini. Sebab apa dia jadi penghuni neraka? Pertamanya sebab ia tak nak orang kata refer kepada dalil-dalil syarak. Dia tak nak pegang dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Yang keduanya, dia pinggirkan akal kita, akal dia. Dia pinggirkan akal, dia kata dia ikut nakal. Sebenarnya bukan dia ikut nakal pun, dia ikut nafsu dia. Yang cuba untuk nak memahami nakal itu mengikut versi kefahaman dia, tak lebih daripada itu. Jadi itu pentingnya akal. Dan kita berbeza dengan lembu, dengan kambing sebab ada akal. Tapi akal kita tak berfungsi kalau tidak ada nakal. Dan nakal itu tak mungkin untuk nak dilaksanakan kalau tidak ada akal. Itu yang Imam Ghazali kata, akal seumpama mata. Kemudian nakal pula seumpama cahaya. Akal seumpama mata, nakal seumpama cahaya. Makna akal kita tak berfungsi tanpa ada cahaya, dan cahaya itu tidak memberi apa-apa makna kalau tidak ada akal. Dua-dua tu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua tu akan bawa kita kepada kebenaran. Kalau kita kena betul
cara kita berinteraksi dengan dia. Betul cara kita berinteraksi dengan naqal Al-Quran dan hadis, kita akan sampai kepada kebenaran. Betul cara kita berinteraksi dengan akal, kita akan sampai kepada kebenaran. Kalau tak betul cara kita berinteraksi dengan akal, kita akan sampai kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pakai ayat Al-Quran tapi dia salah faham. Macam ke golongan liberal tu, dia faham tentang ayat Al-Quran, pakai ayat Al-Quran. Dia kata dia pakai ayat Al-Quran, sebenarnya dia tak pakai ayat Al-Quran pun. Dia pakai nafsu dia je. Dia kata dia tak nak pakai hadis, nak pakai ayat Al-Quran. Tu tak pakai ayat Al-Quran pun. Waktu pakai nafsu dia. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ustaz Mahdi kita apa bendanya sebut ayat Al-Quran tadi. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka itu berkata, mereka itu siapa? Iaitulah ahli neraka. Kalau kami dengar, kalau kami guna akal kami, maka kami tak jadi penghuni neraka pada hari ini. Maknanya dia jadi penghuni neraka sebab tak dengar. Yang keduanya sebab tak menggunakan akal. Okey. Di situ wa mustahilu nazari wa huwa ma yahtajul aqli ila idrakihi ila fikrin fi idrakihi ila fikrin wa ta'ammulin. Dan mustahil nazari pula iaitulah sesuatu perkara mustahil yang akal kita untuk sampai kepada dia perlu kepada fikir dan juga ta'ammul. Ta'ammul dengan fikir ni sama je. Kasubuti syari' lillahi ta'ala, seperti sabitnya sekutu bagi Allah. Maknanya sekutu bagi Allah ni, kalau kita tak mikir, kita tak nampak ianya adalah suatu benda yang mustahil. Tapi kalau kita mikir, kita akan nampak dengan jelas ia adalah suatu yang mustahil. Maknanya kalau kita mikir tu sama je dengan benda hak Tuhan khabar. Hak Tuhan khabar, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain, kalau ada pada langit dan bumi ni Tuhan lain selain daripada Allah, pasti akan rosak binasa. Tak rosaknya alam semesta ini menunjukkan Tuhan itu esa. Wa hukmuhu adamu turuwil wujud alaihi aslan. Tidak didatangi oleh wujud ke atasnya, ke atas benda yang mustahil ni aslan sama sekali. Wal jaizu wallahu alam. Di situlah habis dekat wal jaizu jelah. Okey. Ada Allah 1 jam 22 minit dah. Ya Allah, sebenarnya ana nak baca sejam je. Lebih 20 minit dah. Tak apalah, lebih. InsyaAllah masa akan datang kita ambil sejam je supaya tak penat sangat. Kalau sampai sejam setengah tu sebenarnya memenatkan. Baik, ada apa-apa soalan tak? Mustahil pada akal, wajib pada akal kita tidak terima, ia tidak begitu. Okey, betul. Mustahil pada akal kita tak terima, ia begitu. Okey, Ustaz Abdul Rahman Muti'i Saleh, ahlan wa sahlan, marhab bikum. Kemudian Fatin Adani Sahah dari alhamdulillah Fatli VTG. Okey, khairatun Hisan Daus Aus. Ustaz Fizi bagi mic power tu. Ni Ustaz Fizi bagi dah ni, mic ni power dah ni, insya-Allah. Okey, nampak soalannya tak ada. Kita berhenti setakat itulah. Dan kita sambung dekat wal jaizu huwal mumkin wa huwal amru alladhi yasihhu indal aqli wujuduhu. Adakah segala hukum adat ialah hukum harus bagi akal? Abdul Muiz. Fatahallahu alaika ya Abdul Muiz. Adakah segala hukum adat ialah hukum harus bagi akal? Betul. Segala hukum adat tu maknanya mustahil adat, maknanya harus adat, maknanya wajib adat. Jikalau kita ikut dengan akal kita, dia hanyalah harus saja. Mustahil, wajib adat. Contohnya makan kenyang. Kena galak, kena langgar di kereta kebal, mati. Itu orang panggil hukum adat. Ataupun jatuh daripada pokok, patah rinyuk kaki. Jatuh pokok, jatuh daripada bangunan 12 tekak, patah kaki. Itu hukum adat, kita panggil wajib. Dari segi akal, harus je. Kalau Tuhan nak mematahkan kaki dia, patah.
Kalau Tuhan tak nak mematahkan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Lebih daripada tu pun tak ada masalah kalau Tuhan nak buat gitu. Okey, yang mustahil adat pula. Mustahil adat jatuh tak patah. Jatuh daripada bangunan 13 tekad tak patah kaki. Mustahil dari segi adat. Orang kata mustahil berlaku gitu. Mustahil berlaku gitu dari segi adat. Dari segi akal boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah apa. Semuanya merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus pula. Harus pada adat isteri lebih tua daripada suami, suami lebih tua daripada isteri, harus je pada adat. Maka dari segi akal pun hukumnya harus, bukan sesuatu yang dimustahilkan dan bukan sesuatu yang diwajibkan. Jadi betul lah di mana yang disebut oleh Abdul Muiz Abdul Muiz fatahallahu alaika segala hukum adat ialah hukum harus bagi akal. Segala hukum adat yang wajib, yang mustahil, yang harus pada adat, jika kita nilai dia dengan akal, hanyalah harus sahaja dari sudut akal. Okey, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairul jazak. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi ada dua orang ni, Ustaz Mahdi Muhammad. Satu Ustaz Mahdi Muhammad, penulis kepada Anwarul Bahiyah, hafizahullah wa ra'ah. Satu lagi ustaz juga, Ustaz Mahdi Muhammad juga. Ini sahabat saya ni. Sama-sama sekolah Sultan Zainal Abidin Ladang dulu. Ahlan wa sahlan marhab bikum. Kemudian jazakumullah Amar Zikri Adha Mustaqim. Okey, tak ada dah. Azuha Yaqub, terima kasih ustaz sama-sama. Subhi Hazik, jazakumullah, sama-sama. Kemudian tak ada dah. Okey, tak ada soalan apa-apa, kita berhenti setakat tu. Kita selawat 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhla bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man sattar. Wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma. Amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Setakat itu perjumpaan kita pada hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.